Dalam video ini, kami akan menerangkan Blackwater Abyss. Filem ini mengisahkan beberapa rakan meneroka sistem gua terpencil ketika tropika ribut melanda. Tetapi mereka tidak menyangka bahawa seekor buaya ganas sedang menunggu untuk memangsa mereka. Mampukah mereka terselamat daripada serangan hendak buaya itu? Mari kita ketahui dalam Blackwater Abyss. Hitam Abyss bermula dengan menunjukkan dua pelancong dari Jepun, Akito dan Miyuki, meneroka sebuah hutan di utara Australia. Dengan hanya bergantung pada peta, kedua-dua pelancong itu terdesak untuk memasuki hutan belantara mereka belum pernah pergi sebelum ini. Mereka pasti sesat di tengah-tengah hutan. Akito, yang bergantung pada nalurinya untuk menentukan arah, melangkah tergesa-gesa, meninggalkan Miyuki belakang. Tetapi tidak jauh Akito berjalan, tiba-tiba Miyuki terdengar jeritannya dan segera meluru ke Akito. Tetapi Miyuki, yang berlari dan tidak mempedulikan keadaan jalan raya, terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Di sana, dia melihat Akito yang mati berlumuran darah, dan tiba-tiba seekor buaya ganas menerkam dia. Adegan kemudian bertukar dengan menunjukkan 5 rakan yang suka meneroka hutan belantara Australia. Mereka ialah Eric, Jennifer, Victor, Yolanda, dan Cash. Mereka berlima kemudian berkumpul untuk membincangkan perjalanan mereka. Cash secara tidak sengaja menjumpai gua itu apabila dia mencari dua pelancong Jepun yang hilang di dalam hutan. Cash mengatakan bahawa tiada siapa yang pernah masuk ke dalam gua. Jadi dia sangat teruja dan mengajak rakan-rakannya untuk menerokainya. Semasa lelaki itu masih bercakap tentang gua, Jennifer dan Yolanda pergi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Kebar dan berbual. Yolanda memberitahu Jennifer bahawa dia sedang mengandung anak Victor dan berniat untuk memberitahunya sekembalinya mereka dari menerokai gua. Jennifer kelihatan gembira mendengar berita gembira itu. Keesokan harinya, mereka berlima segera pergi ke hutan di mana gua itu terletak. Cash dan Eric kelihatan sangat teruja, manakala Victor kelihatan tidak terlalu bersemangat kerana dia memberitahu Yolanda bahawa dia tidak pasti tentang penerokaan gua ini pada malam sebelumnya. Cash juga telah meramalkan bahawa gua akan membawa mereka ke cawangan gua lain yang tiada siapa pernah meneroka. Yolanda sibuk mendokumentasikan pemandangan semasa perjalanan dan menyedari bahawa hutan itu sepanjang sungai. Dia juga melihat seekor buaya besar sedang berjemur di tepi sungai. 5 sahabat itu akhirnya tiba di hujung jalan yang tidak lagi boleh dilalui kereta. Mereka meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki sehingga akhirnya tiba di lubang tempat Akito dan Miyuki jatuh. Mereka turun ke dalam gua itu seorang demi seorang. Ia sangat gelap di dalam gua, dan mereka hanya bergantung pada lampu suluh pada topi keledar mereka. Yolanda menemui celah di dalam gua itu dan menganggap bahawa ia adalah laluan menuju ke seberang daripada gua itu. Mereka berlima kemudian dengan berhati-hati memasuki celah gelap yang sempit itu. Di dalamnya, mereka menjumpai banyak tulang haiwan. Selepas meneroka celah gua yang sempit, mereka akhirnya tiba di penghujung jurang yang membawa kepada sebuah tasik di dalam gua. Sementara itu, di luar gua, hari semakin gelap, dan hujan turun dengan lebat. Ramalan cuaca meramalkan akan ada ribut pada hari itu. Namun 5 sahabat itu tidak mengendahkannya dan meneruskan penerokaan mereka. Kembali ke dalam gua, Eric dan Cash berhasrat untuk memeriksa keadaan dahulu dan masuk ke dalam air, manakala rakan mereka yang lain menunggu di tepi tasik. Eric perasan air mencurah-curah dari tepi dinding gua. Tunai menyangka ia hanya resapan air dari sungai. Tetapi Eric menyangkal kata-kata Cash dengan mengatakan bahawa aliran air agak deras dan tidak boleh hanya resapan. Sebaliknya, Jennifer melihat pergerakan di dalam tasik. Kemudian tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan arus deras yang datang dari semua arah dan segera membanjiri tempat itu. Mereka kemudian cuba melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi dengan susah payah, dan Cash kehilangan baiknya. Arus deras yang tiba-tiba membanjiri tempat itu berkemungkinan besar datang dari sungai melimpah akibat hujan lebat disertai ribut. Aliran air yang semakin meningkat telah menenggelamkan pintu masuk yang mereka lalui. Eric berkata mereka tidak boleh menahan berenang untuk keluar dari situ sebelum paras air semakin tinggi dan menenggelamkan mereka semua. Tetapi Jennifer mempunyai keraguan kerana sebelum dia melihat pergerakan air di tasik, jadi dia takut nak masuk air. Lelaki itu masuk ke dalam air terlebih dahulu untuk memastikan semuanya selamat, kemudian Jennifer dan Yolanda mengikuti mereka.
Sebaik sahaja di dalam air, Victor melihat beg cash dan berhasrat untuk mengambilnya. Semasa dia hendak berenang untuk mengambil beg cash, tiba-tiba dia diserang oleh sesuatu di dalam air. Tiba-tiba semua orang terkejut apabila melihat seekor buaya menarik tubuh Victor ke bawah permukaan air. Mereka segera menyelamatkan diri dengan mendaki ke tepi tasik. Tidak lama kemudian, muncul sesosok tubuh lelaki, mencucuk di atas permukaan air dalam keadaan meniarap kedudukan. Mereka menyangka itu adalah Victor, tetapi ia ternyata mayat lelaki lain. Victor, yang bergelut melawan buaya di dalam air, akhirnya berjaya naik ke permukaan. Eric pantas menyelamatkannya dan membawanya ke tepi tasik. Nyawa Victor telah diselamatkan, tetapi serangan buaya itu mencederakannya dengan teruk. Jennifer cuba merawat luka Victor dengan peralatan yang minimum, tetapi nampaknya begitu tidak mencukupi, dan Victor terpaksa mendapatkan rawatan perubatan dengan segera. Eric kemudian memberitahu Cash untuk berenang ke jalan masuk yang tenggelam untuk mendapatkan bantuan sementara yang lain menunggu dalam untuk menjaga Victor. Cash pada mulanya menolak kerana takut dengan buaya ganas itu. Yolanda kemudian meyakinkannya bahawa keadaan Victor agak teruk dan perlu diambil segera. Cash akhirnya bersetuju kerana dia turut risau dengan keadaan Victor. Eric dan Cash kemudiannya menggunakan tubuh lelaki yang telah muncul sebagai gangguan supaya buaya tidak akan menyerang mereka. Eric dan Cash kemudian berenang menyusuri jalan masuk yang mereka lalui dan kini dipenuhi air. Mereka berenang perlahan-lahan untuk tidak menimbulkan pergolakan di dalam air yang akan menimbulkan provokasi kepada buaya. Cash merasakan seseorang menyenggolnya di dalam air. Apabila Eric menyelam untuk memeriksa, tiada apa-apa di dalam air. Mereka meneruskan pencarian di dalam air. Sebaliknya, asma Victor yang telah lama berlarutan tiba-tiba berulang, dan penyedutnya telah dipegang oleh Yolanda, yang berada di tebing bertentangan tasik. Yolanda kemudian melemparkan alat sedut Victor, tetapi ia jatuh ke dalam air. Yolanda tidak dapat menahan berenang untuk mendapatkan penyedut, dan buaya itu mula melihat sekeliling dia. Jennifer menasihati Yolanda supaya bertenang dan tidak bergerak di dalam air sehingga buaya berada di luar sana. Akhirnya Yolanda berjaya menyambar alat sedut dan berenang ke tepian tasik. Kembali kepada Eric dan Cash. Apabila mereka sampai di hujung jalan, rupa-rupanya jalan itu telah terhalang oleh gelongsor batu akibat arus air yang kuat. Apabila kedua-dua mereka tidak berjaya mengalihkan runtuhan batu, mereka mengambil inisiatif untuk mencari cara lain. Tetapi tiba-tiba, batu itu bergerak dan menghempap kaki Eric. Eric cuba sedaya upaya untuk menolak batu dan membebaskan kakinya kerana dia sedang bermula untuk kehabisan nafas. Sementara itu, Cash yang berenang dahulu berpisah dengan Eric. Tunai menyelam untuk mencari Eric, tetapi dia sebaliknya bertemu buaya, yang segera menyerangnya. Di tempat lain, Yolanda merasakan tiupan angin di atasnya. Dia kemudian mencari arah tiupan angin kerana ia boleh menjadi jalan keluar dari ini tempat. Sementara itu, dia mendedahkan kehamilannya kepada Victor untuk menggalakkannya untuk terus hidup demi bayi mereka. Victor sangat gembira mendengar berita itu. Jennifer berjaya menemui satu lagi lubang di bahagian atas gua ketika Eric kembali bersendirian. Dia berkata Cash sudah mati. Eric dan Yolanda kemudian memutuskan untuk pergi ke gua yang ditemui Jennifer semasa Jennifer mengambilnya menjaga Victor. Mereka berharap jurang itu akan membawa kepada jalan keluar dari gua itu. Selepas Eric dan Yolanda pergi, Jennifer meminta Victor berpindah ke pantai yang lebih tinggi kerana paras air semakin meningkat. Setelah berjaya membawa Victor ke tempat yang lebih selamat, Jennifer melihat beberapa gelora di dalam air dan bertujuan untuk melihat lebih dekat. Tetapi tiba-tiba, buaya ganas itu muncul dengan mulut tenganga lebar, mendedahkannya gigi yang mengerikan. Tiba-tiba Jennifer terkejut dan segera menyuruh Victor naik ke tempat yang lebih tinggi begitu bahawa buaya tidak dapat mencapai mereka. Sementara menunggu Eric dan Yolanda membawa bantuan, Victor dan Jennifer berbual. Victor berkata dia sangat gembira dengan kehamilan Yolanda kerana dia tidak pernah menyangka dia akan menjadi seorang bapa. Victor ternyata telah menjalani prosedur kemoterapi untuk merawat penyakitnya, dan doktor berkata bahawa salah satu kesan kemoterapi ialah menyebabkan ketidaksuburan. Jennifer yang baru mengetahui perkara ini kelihatan tersentuh dengan cerita Victor. Sementara itu, Eric dan Yolanda berjaya sampai ke hujung gua dan menemui satu lagi jalan buntu.
Mereka berdua memutuskan untuk kembali dan cuba mencari jalan keluar lain. Sedang mereka berbual, Jennifer ternampak beg cash hanyut ke pantai berhampiran mereka. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk mengambil beg itu sebelum ia hanyut lagi. Tetapi buaya itu sudah menghampirinya. Malangnya, dia tergelincir dan kepalanya terhantuk pada batu menyebabkan dia tidak sedarkan diri. Victor segera bangun, cuba menyelamatkan Jennifer daripada buaya itu. Dia cuba menghidupkan semula Jennifer dan mengheret mayatnya ke tempat yang lebih selamat. Tetapi buaya ganas itu menerkam pemenang tepat di hadapannya. Jennifer sangat terkejut dan menangis histeria selepas kematian kawan baiknya. Eric dan Yolanda, yang kembali ke tempat itu, sangat terkejut melihat Jennifer, terkejut dan takut. Jennifer menjelaskan apa yang berlaku kepada Victor. Yolanda kelihatan sangat terkejut dan terduduk lesu selepas mendengar teman lelakinya telah meninggal dunia. Jennifer kemudian bersemuka dengan Eric dan Yolanda tentang apa yang berlaku antara mereka. Pada mulanya, Eric mengelak dan berhujah bahawa dia tidak tahu apa yang Jennifer maksudkan. Akhirnya, Jennifer berkata bahawa Victor telah mengatakan dia mandul selepas menjalani kemoterapi. Sebab itu Victor sangat gembira mengetahui Yolanda hamil. Jennifer kemudian menganggap bahawa itu oat bayi Victor, tetapi Eric kerana dia telah mengesyaki mereka berdua mempunyai hubungan rahsia di belakang Victor. Eric dan Yolanda akhirnya mengakui bahawa mereka telah melakukan hubungan seks tetapi menafikan mempunyai hubungan sulit dengan pasangan masing-masing. Eric dan Yolanda menyangka bahawa ia hanya satu malam dan kemalangan. Jennifer yang sudah jengkel dengan dua orang rakannya cuba untuk tidak memikirkannya lagi, kerana keutamaan dia sekarang adalah untuk keluar dari gua secepat mungkin. Tidak lama selepas itu, Jennifer melihat cahaya di permukaan tasik dan menyangka ia mungkin jalan keluar. Eric kemudiannya membaling sesuatu ke arah lampu dan melihat ia diseret oleh arus yang membawa kepada cahaya. Mereka bertiga memutuskan untuk berenang di sana. Tetapi dalam perjalanan, buaya itu muncul lagi dan mengintai mereka. Eric kemudian mengacau di dalam air untuk mengalih perhatian buaya dan memberitahu Jennifer dan Yolanda untuk terus berenang ke arah cahaya. Kedua-dua wanita itu berenang sepantas mungkin dan berjaya ke pantai tasik yang lain. Tetapi Eric tidak terselamat daripada serangan buaya. Jennifer dan Yolanda bergegas keluar dari situ melalui celah dalam gua sehingga mereka akhirnya sampai bahagian luar gua dengan selamat. Ternyata pintu keluar menghala ke tepi hutan tidak jauh dari tempat kereta cash telah diletakkan. Sejak Jennifer berjaya memegang beg cash yang berisi kunci kereta, mereka berdua akhirnya dapat keluar dari situ. Semasa mereka memandu di dalam hutan, Jennifer tiba-tiba tidak dapat mengawal stering apabila dia cuba mengelak batang pokok besar yang melintas jalan. Akhirnya kereta yang mereka pandu terjunam ke dalam sungai. Jennifer dan Yolanda panik kerana kereta mereka hampir karam di dalam sungai. Mereka cuba memecahkan cermin depan tetapi tidak berjaya. Bagaimanapun, bukan sahaja diancam lemas, mereka juga terpaksa berdepan bahaya lain daripada buaya, yang berjaya mengejar mereka keluar dari gua. Buaya itu kemudian menyerang mereka. Jennifer berjaya merampas pistol cash di dalam kereta dan cuba menembak buaya itu, manakala Yolanda cuba mencari jalan keluar dari kereta. Mereka akhirnya berjaya keluar dari kereta sejurus ia tenggelam ke dasar sungai. Kedua-dua wanita itu berenang sepantas mungkin ke tepi sungai sebelum buaya itu menyerang mereka lagi. Akhirnya mereka tiba di tebing sungai dengan selamat. Jennifer cuba membunuh buaya yang telah memangsa rakan-rakannya, tetapi buaya semakin dekat dan menerkamnya. Yolanda menjerit histeria apabila melihat rakannya diseret ke dalam air buaya itu, terutama sejak air di sekelilingnya mula bercampur dengan darah. Tetapi secara tiba-tiba, Jennifer muncul semula dari air dan hanya mengalami kecederaan ringan. Ternyata dia berjaya membunuh buaya itu dengan pistolnya, dan darah itu Yolanda melihat adalah darah buaya. Kedua-duanya segera keluar dari sungai dan berjalan ke arah hutan sambil berpelukan lain. Filem itu tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda.